Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Diharapkan semua dah makan malam Semua dah makan malam InsyaAllah. Saya Ah, doktor dah. sudah. Okey, minggu lepas saya dah bagi satu tugasan untuk perempuan buat perempuan punya business model canvas. Malam ni siapa nak mula dulu? Nak saya recap sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Ingat lagi apa yang kita belajar minggu lepas? Itu kandungan suara Kak Sultan. Ingat insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Okey, business model canvas dah dapat belum slide yang saya bagi tu daripada Rusia? Jangan bagi tak slide yang saya bagi kat diorang tu? Mana tu? Masa dia video ketiga tu lagi. Yang minggu lepas. Saya dah minta Rusia bagi dekat perempuan semua slide tu. Nanti perempuan bolehlah baca. Tapi ada slide tu. Slide tu pun ni tak bagi, tapi saya rasa tak ada slide tu. Dapat? Tak ada. Tak bagi lah tu. Tak ada. Nanti saya minta dia orang email kan ataupun share dalam grup WhatsApp. Dalam grup kan itu doktor janji nak WhatsApp. Dia kalau dengan share dalam grup WhatsApp dia tu. Tak tahu lah pula kalau saya tertinggal. Tak ada. Saya dah baca. Saya ingat dia orang dah bagi kepada semua. Oh. Tak apa. Okey, siapa yang nak mula dulu? Puan Sadika nak mula dulu ke? Saya tak boleh sebab saya bersiaran dari luar. Dari luar. Saya di rumah Puan Siti. Okey. Jadi saya tak bawa saya punya model. Okey. Saya tak Okey. In general boleh tak Puan Sadika cerita sikit Puan Sadika punya dalam business model canvas tu, nak tengok kat sini Puan. Kita tengok dekat ni, saya share screen Saya punya business canvas model tu saya nak ingat balik sebab benda tak ada depan. Kalau ada lagi senang saya nak bercakap. Okey. Sebab saya nampak kita pergi yang dekat sini ni, yang ni. Okey, yang saya letak ni okey. Yang ni. 9 business assessment component. Sekarang ada kat sini company, customer, maksudnya di peringkat company ni apa? Siapa kerja partner? Yang ni ringkas. Sangat ringkas. Okey. Anas. Sebab saya cakap. Dia bergema. Tahu kenapa dia bergema. Okey, ke siapa Puan Sadika tak ada dia punya model tu, dia punya table tak ada. Siapa yang nak ni? Puan Maureen boleh? Aku baru masuk hari ni, jadi tak tahu apa-apa lagi. Okey. Sorry. Baru daftar. Welcome to the group. Datang ke group. Maksudnya kita tinggal lah minggu lepas ni sesi. Okey. Assalamualaikum doktor. Saya mula dulu boleh? Boleh. Kita ketinggalan sebab kita baru dapat. Sekejap saya tengok WhatsApp. Saya dah save dalam WhatsApp group tapi sebabnya model tu dalam buku tu dah penuh coretan. So saya buka sekejap ya. Boleh. Saya buka apa saya nak tengok. Saya tengok perempuan punya ni validate boleh. Perempuan punya support partner perempuan. Okey. Business model canvas urut dan bekam. Key partnership saya farmasi dan ejen peralatan bekam. Okey. Untuk key activity saya memberikan perkhidmatan urut dan bekam. Key resources saya babysitter, saya perlu ada untuk buat kerja. Kalau dia tak jaga anak saya tak boleh keluar. Farmasi dan Grab, kadang-kadang saya guna Grab untuk senang. Okey. Value proposition saya beri nasihat berdasarkan fakta-fakta yang saya pernah belajar dan saya pernah baca lah. Customer relationships, saya akan bertanya khabar, melawat pesakit, buatkan kadang-kadang mereka minta saya buatkan resepi jamu, buatkan jamu. Ada lagi banyak ni siap saya. Lepas tu channel saya daripada kadang mobile, Facebook,
dari mulut ke mulut dengan iklan brosur lah saya tampal dekat surau-surau. Kalau yang masa ada kelas customer segment saya pesakit target yang untuk saya target tu pesakit pesakit berumur 30 ke 70-an ataupun mostly suri rumah. Dalam cost structure tu saya try nak kurangkan saya punya budget untuk perbelanjaan tu. Saya kadang-kadang tak perlukan babysitter tu. Saya suruh anak saya jadi babysitter. Saya bayar murah. Kalau anak saya yang jaga baby kecil tu anak saya bayar sikit lah. Kalau yang babysitter professional punya tu saya bayar per hour mahal sikit lah. Itu saja cost structure. Apa yang jadi babysitter tu umur berapa? Ada yang contoh yang kalau saya keluar bekerja, anak saya yang umur 8 tahun, 9 tahun. Oh, okey. Dia cuma duduk rumah je lah, dia orang tak keluar rumah. Sebab kalau babysitter tu saya kena belajar, bayar harian. Artinya macam sehari tu saya bayar dalam RM50 macam tu. Artinya daripada pagi saya pergi macam jam 8 tu sampai petang lah. Kalau extra lagi, kalau lewat macam trafik ke apa, saya tambah setiap 1 jam RM10. So kadang-kadang itulah saya bincang dengan anak saya macam mana kita buat ni ke mama tak payah babysitter dan diorang ni lah cuma macam diorang saya balik saya beli makanan tu kira gaji lah tu. Oh, okey. Lepas tu revenue streams tu perkhidmatan saya tu dibayar perkhidmatan dibayar secara langsung lah, secara cash daripada customer. Dengan lagi satu tu saya buat macam ni, kadang-kadang saya boleh dapat bantuan modal. Sebab saya baca dalam revenue streams tu apa dia kata, apa yang kita dapat daripada bisnes ni. Artinya saya perkhidmatan saya dibayar dan saya buat sebab sekarang macam zakat kan dia pernah macam saya tak pernah dapat bantuan modal, tapi baru-baru ni saya pernah tanya office tu boleh tak saya dapat bantuan untuk beli berkakas barang apa semua untuk tambahan. Cuma sekarang masa Covid tak ada. Tapi dalam revenue stream tu saya letaklah dapat bantuan dana, macam diorang kadang-kadang bagi grant, tapi saya tak pernah lagi, cuma saya baca lah yang saya baca kalau kita ibu tunggal, kita menyara hidup macam ni diorang boleh bagi kita kena bagi tengok saja kita punya macam apa simpanan macam apa yang kita gaji, apa pendapatan kita dalam bank lah. Okey, lepas tu itu je. Okey. Betul tak? Okey, betul. Sebenarnya yang dekat key resources tu, kau beritahu key resources tu, kau katakan babysitter adalah key resources. Sebenarnya key resources ni bukan babysitter tu key resources ni kan. Sebenarnya kita punya, kalau kita tengok kita dalam slide saya bagi minggu lepas. Okey, kita tengok key resources kita. Sebab dia bagi tahu dalam BMC yang apps ni, dia cuma cakap key resources ni kalau kita tak ada dia, kita tak boleh macam jalankan perniagaan dengan sempurna. Jadi saya dia bukan babysitter tu. Maksudnya equipment. Key resources ni dia more on macam kalau tak ada babysitter, kau boleh buat bekam. Tapi kalau kata equipment tak ada, dia punya jarum tak ada. Lepas tu apa cup yang untuk tu tak ada. Maksudnya ataupun staff tak ada. Itu lah semua kita punya key resources. So artinya farmasi tu betul lah dah? Betul. Farmasi tu adalah kita punya key partner. Saya letak sekali lagi dekat key resources juga. Okey, kat key resources ni dulu pun kita tengok kan kita ada sumber untuk kita jalankan perniagaan kita. Kita ada land, labor, capital ni. Ataupun kita boleh company lah. Kalau kita buka company yang memerlukan staff, kita buka runcit contoh tanpa staff di kedai runcit tu, itu adalah pos tak boleh buat kerja. Kalau macam ni, key resources kuat adalah pos punya equipment tu. Maksudnya equipment tu, tanpa equipment tu, datanglah siapa sekalipun nak dapat servis kita tak boleh bagi servis tu sebab tak ada equipment tu. Dia dikatakan sebagai nadi utama lah, nadi utama perniagaan kita.
Tapi doktor, kalau kita tak ada, kadang-kadang urgent kan, kalau anak sekolah tu kita tak ada babysitter pun kita tak boleh ambil servis tu. Bukankah itu pun salah satu key resources je? Macam tadi doktor. Dia bukan nadi utama. Oh, okey. Dia alternatif. Maksudnya kalau tak ada babysitter, mungkin kita boleh letak. Mungkin anak puan yang besar dia jaga anak yang kecil kan. Kalau puan tak ada cup yang untuk bekam tu, Okey. puan nak buat macam mana? So saya kena letak dalam sini ni, saya letak farmasi ke atau saya letak peralatan begitu? Satu puan kena letak alat bekam, Oh, ubat jamu. artinya Grab tu pun tak boleh lah. Grab, farmasi, babysitter tak boleh lah. Grab tak. Tiga-tiga ni tak boleh lah. Grab ni tanpa dia pun kita boleh jalan kat perniagaan. Kalau kita pergi beli pinang itu, kita ada Oh, pilihan. okey. Okey, faham. Sekarang dia yang penting nadi utama dia lah. Nadi utama dia. Okey, faham. Saya letak je peralatan, nanti saya ubah. Okey puan, saya nak tanya puan. Yang bekam ni, okey, puan ada tak buat servis mengajar teknik bekam ataupun teknik urut? Belum pernah, belum layak lagi Profesor, Doktor, belum layak. Okey. Macam mana nak melayakkan Dia kena ada dia kena attend kursus lagi, advance kursus. Lepas tu dia kena macam cukup macam saya baru ada 100 ke 200 pesakit saja. I mean clients lah. Dia kena capai certain limit, macam dah 500 ke atas macam tu baru boleh melatih. Ada tak teknik urut, macam teknik urut sukan ke, kalau puan boleh ajar? Ada? Saya cuma kalau saya ajar tu, saya tak ada sijil nak bagi orang. Saya tak ada, maksudnya saya tak ada macam institute macam tu. Tapi macam teknik sendiri tu adalah. Kira kita ada teknisi, macam saya belajar daripada cikgu-cikgu saya yang lama kan. Cuma dia macam saya belajar ni dah lama, 20 tahun yang lepas. Masa dulu kita tak terfikir nak sijil, kita tak terfikir yang ini boleh jadi satu bisnes yang profesional kan. Jadi cuma sekarang macam saya ada niat lah, artinya untuk attend satu kursus macam Al-Amin Pusat Saraf tu kan, untuk dapatkan sijil saja. Walaupun saya dah bergiat daripada umur saya 16 tahun untuk mengurut ni. Macam bekam ni saya baru ikut kursus apa semua, ambil kelayakan semua baru dalam 6 tahun. Tapi dah ada sijil lah, artinya nanti saya buktikan yang macam dekat klien saya dah ikut kursus ni, saya dah ikut. Kenapa? Sebab kadang-kadang bisnes bekam ni, bila terlalu ramai orang buat bekam, dia tak kisah dah, kita akan jadi macam blue ocean. Okey, ya. Kita dah tak masuk dalam pasaran tu, kita masuk pasaran baru. Pasaran baru ni, saya tanya puan, pasaran baru adalah puan ajar. Budak-budak mengajar tu. Ajar contohnya teknik mengurut bayi kan. Teknik mengurut sukan. Macam-macam kalau kata mengurut sukan, teknik urut dia macam ni. Faham. Tapi janganlah puan nanti nak ajar semua, puan ajar sikit je. Kan, nanti saya nampak macam dia ada blue ocean strategi di mana puan buat bisnes besar teknik urut. Dan masa yang sama, puan juga mengajar secara simple lah. Okey. Urut bayi pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Betul. Dengan kemas ke, dengan kesatuan duduk ke, apa kan. Puan kerja sama dengan dia, okey, cara teknik mengurut bayi. Bayarlah you minta RM10 seorang ke. Maksudnya puan dapatlah bayaran untuk kursus. Betul. Kan, itu ada alternatif lain lah untuk dapatkan income. Memang saya ada niat macam tu, cuma kenggangan masa tu saya tak boleh grab semua. Artinya sekarang saya slow down sebab saya ada buat macam jaga anak lagi kan. Jadi saya tak boleh time tu belum izin lagi lah setakat ni. Okey, faham. So dia kena attend kursus. Lepas tu kursus kena bayar, dia bukan free lah. Macam saya memang harap macam kalau ada macam bantuan daripada kerajaan tu bagi kita kursus kemahiran. Saya lebih kepada kemahiran daripada macam sorry to say macam ni kan, kadang-kadang kita on theory on papers tu kan. Saya lebih suka dia hantar saya macam okey kalau ada kursus ni. Cuma sekarang belum ada rezeki lagi lah dihantar macam tu. Dia bukan apa buat sebab dia sekarang ni banyak orang macam sekarang lah musim sekarang ni ramai orang yang main saham ataupun
Yalah, main trading saham dan sebagainya. Dia tak Ah, untung pun, tak untung pun main saham tu. ah. Ya, tapi dia lagi untung buat kelas cara main saham. Oh. Dia kata tak apa, saya ajar cara nak main saham. Orang tanya dia, pernah main saham tak? Pernah. Untung tak? Biasalah main saham ni kan ada untung panjang. Ada je Hmm. rugi kan, tapi tak ada lawan teruk. Dia tak ada lah menipu kan, tapi kita bagi tentu lain. Sebab ni sekarang lah, kadang banyak sipu-sipu yang marketing sebagai semua kan. Tak ada produk pun, Betul. tapi dia ajar marketing. Tapi dia pelik juga macam mana dia belajar tentang marketing ya? Dia tak ada apa pun, padahal itulah cara dia marketing, dia market kat Ah, ah. Indonesia. InsyaAllah doktor. Tu saya nampak Malaysia tu kan, sebab saya fikir, sebab mengurut dan sebagainya ni, dia menggunakan tenaga pun. Ah. Bila menggunakan tenaga ni, contohnya sehari pun boleh urut berapa orang. Sekarang ni, Aha. dari pagi ke petang tu saya pernah sekali tu 7 orang lah. Tapi itu yang season lah. Macam saya dipanggil ke satu tempat macam tu. Tapi kalau 7 orang, saya bayangkan orang yang ke-7 tu pun ada tak larat letih kan. Alhamdulillah sebab kita ada teknik kan, ada teknik pernafasan yang dibelajar masa kita belajar dulu. Jadi alhamdulillah dia tak berkurang doktor. Dia lain, kita dah biasa lain doktor. Kalau dah kita dah terbiasa, tak tahulah, mungkin saya masih muda kan, mungkin kalau dah umur dah cecah 60 mungkin adalah kesan dia kot, mungkin dah penat kot kalau yang ketujuh tu. Tapi so far alhamdulillah saya masih okey kot. InsyaAllah. Jadi saya fikir tu lah, mungkin buat manual cara mengurut kan. Betul-betul buat buku yang betul-betul ringkas kan. Ada betul-betul orang lama contoh-contohnya kan. Sebab dia zaman dia, sekarang ni orang mencari balik benda-benda semua. Betul. Dia selalu moden, orang akan mencari balik betul-betul orang lama dan sebagainya lah. Itu yang nampak tu alternatif lah. Tapi betul lah, semua yang dekat tadi kalau yang suami tu, yang untuk key resources tu. Okey. Saya fix insyaAllah doktor. Terima kasih. Okey, sama. Okey, siapa seterusnya nak share? Siapa seterusnya? Okey, yang sedang online sekarang ni. Okey, tak apa. Maureen kita bagi dia peluang sebab dia baru masuk. Okey, Puan Aminah macam mana? Doktor, saya tengah drive. Oh, ya ke? Saya online sambil drive. Masya Allah. Janganlah hilang fokus pula Tak, saya ada letak dekat stick lah. So, saya just dengar je lah. Saya nak share tapi saya tu punya kertas tu dekat rumah. Drive mana tu? Drive mana Puan? Saya ada kelas lain. So, saya on the way ke kelas lah dekat nilai je. Kelas apa tu? Kelas ni? Zumba? Kelas aerobik. Oh, dahsyat. Kat mana ada aerobik kat nilai dia? Suka aerobik kat nilai ni? Ada dekat kompleks sukan. Kadang-kadang saya dekat Dengkil. So hari ni saya kena dekat sini. So dalam nanti 8.30 nanti mungkin saya out lah. Saya akan sambung tengok video lah. Puan buat apa? Instructor? Oh, dekat nilai sport kompleks yang ada badminton tu Tapi yang ini kita ada kelas tu lah. So macam selalunya saya punya kelas pagi tapi sebab besok kita dah ada hal so kena ganti hari ni lah macam tu. Oh, dekat gym tu kat mana? Kat gym? Dekat gym sport kompleks tu lah? Tapi yang ini kira saya punya side ni punya main saya buat sos Yong Tau Fu. Oh, okay. Sos Yong Tau Fu sekali dengan Yong Tau Fu ke sos saja? Actually saya mau kepada sos saja tapi bila sesekali tu saya akan buat set jualan tambahan dia. So maknanya saya siap rebus, saya siap celur, and then saya baking. So harga minimum satu pack tu dalam RM8. Oh, okay. Macam tu. Saya nampak kalau kata yang Yong Tau Fu, Puan dah boleh pergi masuk ke bisnes yang bahagian
masa mula-mula dulu masa saya buat promosi, beli sos, lepas tu beli set dia satu bekas tu saya jual dalam RM15, so boleh makan dalam 3 orang lah. So saya buat promosi laku juga, cuma sebab saya punya freezer kecil, so saya punya sos memang saya frozenkan, so dengan bahan-bahan tu lagi, so macam tak berapa cukup lah. Oh, okey. Saya dah model dia kena ke arah tu lah, sebab kalau kita nak menjual sekarang ni bukan musim untuk kita buka gerai, sebab kita buat gerai kita nak bermain dengan cuaca. Ya, betul. Sebab dulu saya pernah meniaga nasi lemak waktu pagi. So macam sekarang kalau musim hujan memang susah nak berniaga. Nasi lemak pun dah ada sekarang, Dengan nasi ribut lemak lagi yang frozen. dengan payung rosak, dengan alas meja terbang pakai apa semua. Tu risiko lah. Dia kena ke arah tu lah Pak. Saya nampak yang paling simple. Tuan Muhammad dia dekat taman perumahan Puan duduk tu. Kan, contohnya buka order macam yang kita buat copywriting yang saya share dengan group saya tu. Dengan group lain. Okey, hari ni berapa kira tu? Siapa yang nak order Yong Tafu? Limited 10 pack sahaja hari ni. Yalah, limit lah. Banyak-banyak yang mungkin. Maksudnya buka limited je. 10 ataupun 15. Kan, banyak. Bila kita buka limited, orang akan berebut. Saya nak kena mute dah sebab saya dah nak keluar daripada kereta. Okey, tak apa. Okey. Tapi saya akan ni dululah, saya akan dengar je dulu. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Dr. Nanti ajaklah lain-lain semua pergi Arabic sekali. Itulah boleh juga. Ya, bawa sekali semua. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Puan Morin, cerita sikit Puan Morin. Puan Morin daripada mana? Saya tengok Puan Morin online ada. Boleh Puan Morin? Sebelum kita pergi pada yang lain, Puan Morin boleh Puan Morin? Puan Morin cerita sikit, Puan Morin daripada Apa itu? mana? Puan Morin daripada mana? Bila Puan Morin start masuk grup ni? Puan Morin ada niaga apa tak? Saya Moren Ercita dari Tiamin. Asal dari Sabah, Okey. tapi menetap di Selangor, di Shah Alam, Section 15. Okey. Pun ada niaga tak? Saya berniaga secara online lah. Buat masa ini online. Saya berniaga sebab masa tu PKP. Masa tu PKP kan? PKP bermula, jadi masalah keuangan itu terjadilah masalah keuangan sebab di tempat kerja kita cuma boleh kerja seminggu 2 kali. Jadi kita mulalah bisnis. Permulaan kita jual produk daripada kita punya bos sendiri. Produk apa tu? Lepas itu, Produk apa tu Puan? produk lelepat. Sebab kita kerja di Temulut Catering. Produk apa lelepat? Lepat ubi, lepat labu, lepat pisang. Permulaan kita jual tuh time PKP sebab kita belum ada produk sendiri kan. Okey. Okey, sekarang itu terlintas dalam pikiran. Masih bekerja, tapi kita ada target 2 atau 3 bulan dari sekarang kita akan berhenti kerja dengan fokus kepada bisnis sendiri. Bisnis sendiri maksudnya? Target lah kalau menjadi. Okey. Kita jual ikan masin. Okey. Ikan masin bagus. Ikan bilis. Daripada Sabah semua? Iya, dari Sabah semua. Dari Pitas Sabah. Okey, sekarang ni ikan masin dah jual belum? Belum jual lagi ikan masin? Kita dah mula operasi kita juga tidak dapat. Sekarang ni kita dah mula lah, kita dah mula sebulan. Sudah mula sebulan. Sebab kita dah apply SSM kan,
Ini kita tidak dibuka oleh pihak. Baru kita bermula. Time kita tiada SSM kita tak bermula. Okey, macam mana bisnes sekarang? Okey tak okey? Oke, sebab kita sekarang ni kan kita lagi sasaran kita orang Sabah. Kita tengah cari orang Sabah tinggal di mana. Ramai pun orang Sabah tinggal. Kat Kajang ada, kat Kelang ada. Saya orang Sabah di Sungai Pelek. Nanti kau boleh jual sama aku. Sorry mengacau. Ramai tu orang Sabah. Itulah sasaran kita orang Sabah. Kita sudah pergi satu lokasi lah. Baru kita tengok plan macam Bayu, Section 25, Andalas. Okey. Dekat Kelang ramai pun kat Kelang. Dekat Kelang ramai orang Sabah. Puchong. Puchong pun ramai. Yang ada orang Sabah. Kalau orang Sarawak banyak di Kita Johor. dekat Kelang kita tidak tahu orang itu di mana. Aduh. Okey. Ada. Kita baru pergi tempat-tempat yang ada kita punya kakak ipar, saudara-saudara begitu. Okey, saya faham. Dia cara kampung sebelah. Kan? Okey. Puan baru masuk kelas start hari Ya. ni ke start minggu lepas? Baru hari ini kita masuk kelas. Oh, Kira baru- pelajar baru lah. Okey. Itu bukan mau bully tak bully tau, tak bully. Nah, kita tak bully pun, jangan risau. Okey. Tak gurau je Puan, gurau je. Okey, kita dah ada Puan Boleh. Puan Lucinda online. Boleh cerita sikit tentang BMT kalau boleh? Ada Puan Lucinda? Ada ke? Belum. Puan Lucinda? Ada tak Puan Lucinda? Kalau tak ada, Bisnes baru belum ada lagi. bergema. Apa ni kawan jual susu dia buat apa aje. Okey, Puan Lucinda bisnes apa ya? Apa tu? Puan Lucinda bisnes apa? Buat bisnes apa? Apa ni? Cuma sekarang ni bila macam Terputus lah Puan, terputus. Kurang lain. Okey, line tak okey kot. Tak apa Puan, kita lompat kepada Puan Sally. pakai produk Belum lagi doktor, belum. Belum lagi. Puan Sally bisnes apa? Puan Sally bisnes apa? Produk kesihatan dan kecantikan. Okey, Ada perfume. perfume. Sekarang ni tengah plan nak buat tudung jenama sendiri. Okey. Ambil daripada mana tudung tu? Tudung bawah, tudung shawl, tudung half moon. Okey. Tengah prepare untuk stiker tudung. Lepas tu nak tengah cari kain, nak beli mesin macam tu. Dah jumpa. Okey, jual tudung yang warni. Yes, okey. Puan Sally jual produk kesihatan yang warni kelas dengan tudung lah. Tudung. Lepas tu minyak wangi tu pun dalam perancangan nak buat jenama sendiri. So kita dah ada kontak, ada seorang kakak tu ada bagi kontak lah. Dia kata kalau
jual minyak wangi orang, better you jual minyak wangi sendiri. Sebabnya orang tu punya pun dia beli dengan agent, so dia packing dalam botol-botol sendiri dia cakap. So dia dah bagi Oh, kontak tapi belum jumpa lah. dia sekarang ni banyak kilang pun, banyak kilang yang buat, banyak kilang yang OEM. Yang maksudnya dia buat jenama-jenama yang kita punya jenama sendiri. Kalau ada modal sikit, boleh kita tengok produk apa yang sesuai nak dikeluarkan zaman sekarang. Dia belum apa, dia modal sikit lah. Dia akan modal sikit lah. Tapi dia ada bisnes. Yalah, perancangan dia macam tu lah. Tapi buat masa ni jual Fermac 3 tu lah. Okey, sebab dia Ya, kalau doktor? ni, puan boleh buat style tanpa modal. Maksudnya puan pergi ke kilang tu, puan kata, okay, saya nak buat nama saya tak tahu dah kilang mana. Kilang tu ada kilang di Kedah. Saya belum pernah pergi kilang tu lagi, saya tak tahu kilang tu di mana. Secara spesifiknya lah. Tapi diberitahu oleh kawan saya buat barang kosmetik dia buat suplemen. Itu maksudnya kita bawa duit, contohnya kita bawa, kita tak kilang, kita nak produk tu, kita nak sampel dulu. Mungkinlah value dah RM23,000. Kita balik rumah, kita iklankan dalam Facebook, kita kata, okay, saya mencari ejen. Satu ejen RM300, bagi ejen. Bila ejen bagi duit kita, ejen tu lah kita guna untuk rolling di produk yang akan datang pula. So dia kena prepare nak cari botol juga. Dia punya stiker, balut botol. Jadi kalau puan buat minyak wangi, Itulah semua dalam perancangan tu, doktor. dia puan kena tengok minyak wangi, botol minyak wangi yang nampak eksklusif, macam mana untuk botol dia. Tapi ada yang kakak tu bagi tahu kita kena untuk permulaan buat yang macam roll tu yang ada roda tu pakai tu kan. Okey. Yang macam deodorant Kita buat yang kecil-kecil dulu. Oh, faham. Cuma tu lah label kat botol tu. Puan tengok macam mana label-label minyak wangi yang berjenama. Minyak wangi berjenama ni dia jual sebab label dia, sebab botol dia, packaging dia. Jenama tu lah, jenama dia memang nampak eksklusif lah selalunya. Kalau tengok walaupun roll, puan kena belajar daripada kegagalan One Dot Perfume kan. Dia kita punya sendiri pun boleh kan doktor, kita pilih mana satu yang bau wangi, lepas tu kita mixkan, boleh kan doktor kan? Kalau kita pergi tempat dia. Boleh, kalau kita nak inspirasi daripada mana-mana minyak wangi pun boleh. Tapi saya cadangkan buat pergi ke tempat yang kawan puan beritahu tu, tengok produk yang dia dah keluarkan, apa produk yang dia dah keluarkan. Kalau kita produk yang dia keluarkan tu kena dengan kita tak kena nama kita je lah. Lepas tu nama minyak wangi tu janganlah nama yang panjang sangat. Tak nama yang biasa, yang biasa simple kan. Saya cerita sikit tentang minyak wangi. Oh, sorry, saya tengok siapkan benda customer tu. Okey, dah faham. Okey, kalau minyak wangi, saya bukannya nak merendah-rendahkan mana-mana company kalau minyak wangi, contohnya One Dot Perfume. One Dot Perfume ni di antara company yang terawal masuk ke dalam pasaran untuk minyak wangi jenis roll yang kecil-kecil tu, tahu kan? Tahu doktor, tahu. Tak pernah dengar tentang One Dot Perfume? Ada dengar, tahu. Pernah. Ya, tapi tak kenal. Okey, dulu duta One Dot Perfume adalah Rosita Cik Wan. Dululah. Tak tahu siapa. Okey, dia adalah pelopor dalam industri minyak wangi yang bentuk roll dan kecil tu. Tapi bila sekarang dia tak nak buat bisnes, dia tak nak kembangkan perniagaan dia. Sekarang ni apa yang berlaku, Zandra masuk apa benda yang boom? House boom benda. Minyak wangi juga tu. Minyak wangi dan juga perfume kereta. Nampak kan macam mana Zandra boleh naik cepat. Macam mana house boom dia naik cepat. Dah meninggalkan One Dot Perfume di belakang. Sebab saya bayangkan kalau dulu One Dot Perfume dia buat pewangi kereta, pewangi rumah dan sebagainya, dia boleh ke depan. Dia boleh lajak ke depan. Tapi bila dia slow sangat dengan dia punya product development, One Dot Perfume not bad dia punya commission dia almost 50% satu kotak. Doktor, yang perfume kereta tu dia sama ada jual ke dengan perfume biasa? Ke dia ada lain-lain tempat ke? Nak cari ke? Dia buat sekali. Soalnya dia buat tempat yang sama je. Cuma untung dia kalau kita buat produk OEM ni, saya pergi test lab dah, tak ada test kat lab.
Betul lah, kalau kata puan boleh buat, tak nama-nama yang simple. Nama yang simple. Syukur lepas ni saya ya. Yang Puan Syarika. Lepas ni saya ya. Boleh. Saya tengah Sebab sini ada 10 bagi idea macam dekat Puan telefon. Syarika Jadi ni. 10 macam bunyi. Oh, ya ke? Semua orang, 3 orang berkumpul. Nanti jap semua nak kena off telefon dulu. Dia berdengung. Off telefon, off mic ya, off Saya mic. okey, saya boleh mulalah. Okey, saya cakap tentang saya punya company. Okay. Allahu Akbar, berdengung, ganggu semua orang. Saya gunakan Siti Aminah punya PC lah untuk cakap supaya saya boleh off telefon. Telefon ni ganggu. Boleh. Saya gunakan Siti Aminah PC ya. Okey, hal lagi terima kasih. Bersiaran sekali. Bila Puan dekatkan telefon tu dengan skrin, dia akan bergema. Itulah pasal tak ada choice. Ini dah clear dah, Puan. Jadi sementara dia orang bercakap tadi, saya dah siapkan saya punya business canvas model sebab saya dah prepare. Cuma saya tak bawa ke KL. Okey. Saya mula dengan company saya. Saya sebenarnya buat agency manpower for professional and general worker. Tapi saya banyak buat professionals lah. So saya punya contoh profesional yang Puan supply. Kenapa Puan supply? Engineers. Okay. Gold mine punya skill worker, structure builders. Itu saya buat untuk one of the biggest company in Hong Kong. Okay. Rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia dia hantar ke sana. Daripada Hong Kong dia bawa ke sini. Dari Hong Kong bawa ke sini. Jadi dia buat Pulau Meramas di Pahang. Lepas tu ada juga untuk oil and gas. Benda ni semua kita kena pergi turun padang buat survey, buat some paperwork, kena buat document geologies. So saya punya value of proposition tu adalah saya punya kemahiran berdokumentasi, saya punya ability of consulting and securing the approval. Because certain sectors macam gold mining punya structure builder tu something yang tak pernah ada dalam negara new. Jadi banyak kena study. So melibatkan Job Malaysia, JTK, Jabatan Geologi dan Mineral. Kemudian baru dia pergi kepada Expatriate Unit Immigration. Itu satu proses yang agak panjang juga. Kalau professional service ni approval dia agak ambil masa. Kemudian untuk customer segment tu, majority they are entity holders, ada juga foreign based company, JLCs, individuals, companies owners lah. They are usually my customer segments. So channels yang saya ada tu direct customer atau customer introduce customer, ataupun mungkin dia orang pergi ke Jabatan Galian dan Mineral. Galian dan Mineral tu sebab saya selalu buatkan documentation. Jadi dia orang tak tahu macam mana ya nak dapat approval dia. Dan dia orang akan Mineral akan bagi dia orang rujukan daripada Jabatan Mineral. So pegawai Jabatan Mineral tu akan bagi referral rujuk pada puan ni. Dia biasa, dia tahu macam mana nak buat report. So this is how I get the channels. So customer relationship pula, saya ni jenis tak kedekut. Macam mana saya selalu saya knowledge tu saya upgrade. Sebab saya buat tu saya khusus satu benda je. Jadi saya selalu upgrade saya punya knowledge. Dan klien saya selalu update. Kalau ada masalah saya akan kemas kini. Saya takkan simpan masalah dia orang tu sampai dia orang komplain pula kat saya. Why? Taking so long? Saya dari awal dah akan bagi tahu. Proses ni akan ambil masa, saya tak akan bagi dia hanging, saya akan bagi tahu. Ini tagline, masa. Dan saya akan cakap very clear. Macam mana nak puan jaga customer relationship? Maksudnya menjaga customer relationship macam saya cakap gitulah. Saya ni tak selalu. Sometimes WhatsApp. Tapi customer saya ni agak problem juga. Kadang-kadang tak sempat. Saya baru balik je daripada Putrajaya. Dia orang dah beratur kat office. Dia tunggu nak jumpa. Dia prefer to come and see me face to face. Because professional manpower ni satu bidang yang agak messy. Sebab kita kena
siapkan semua documentation, kena buat satu report, kena buat summary, buat submission. Jadi benda tu memang agak stressful sikit lah. Jadi kalau kita tak, lagi-lagi sektor-sektor yang tak biasa, yang kita tak begitu specialize. Macam saya dulu memang saya specialize in minerals. Memang saya kalau GMG tu Terengganu, Pahang, Kedah semua dia orang memang tahu, even Perak. Dia orang memang tahulah saya. Kalau even Petronas kalau saya pergi, dia ada satu special unit untuk di Pengerang saya buatkan, dia ada special unit, dia the agency will approve. Dan IRDA, Sri Iskandar apa semua, ada banyaklah dia punya agency related. Okay. Sebab takut nanti cakap banyak keluar tajuk pula. So talking about revenue stream, saya jaga saya punya income stream tu, saya dah ada standard. Jadi klien saya kalau di introduce dia dah tahu dah, okay macam ni. Kalau macam agency sometimes they introduce, saya ada some allowances lah for the introduction fees. So saya kalau saya dia orang dah siap tahu dah, kalau dia introduce makna dia kena tahu berapa persen yang maksimum. So saya pun jaga juga, saya tak boleh bagi dia orang markup sesuka hati. Sebab saya bila return tu saya akan ada another unseen cost incurred kan. Saya dah ada scheduling, saya siap bagi scheduling of payment. So kita pergi pula key resources kan. Key resources yang penting kat sini adalah licensing. Kita kena ada registration dengan agencies macam immigration, KDN. Kemudian intellectual knowledge tu pun penting jugalah. Kalau dia buat kursus agency buat certain talk macam Job Malaysia, saya selalu pergilah. Di situ kelebihan. Kemudian other than resources adalah human. Human pun important juga sebab saya need a very good staff juga untuk uploading data, kemudian siapkan report. Tak semua benda saya boleh buat sendiri kan. Kadang-kadang macam ni buat. Kalau example contohnya saya ada satu company, saya perlukan 3 orang engineer yang berpengalaman, paling kurang 5 tahun pengalaman. Tanya puan akan bagilah harga untuk company untuk 3 orang untuk supply ni berapa ribu, and then macam mana proses dan sebagainya, puan akan buat selection semualah. Saya tak buat selection. Saya akan lebih kepada membuat kelulusan sebab the selection part usually company dia akan buat open interview. Dia akan ada orang-orang yang daripada various countries lah. Saya biasa bawa pekerja sampai Afrika, ada yang Mongolian yang susah-susah pelik-pelik, ada apa yang sampai tak ada, kita punya kedutaan pun ada. Kita terpaksa go to another country. Yang saya buat ni yang pelik-pelik sikit, African, some of the African country, they are specialized in drilling and all that. US tu biasalah, US, Jerman, dia orang ni tak banyak masalah. Even ada juga yang Saudis pun ada banyak juga mineral company, petrol based company. Ni semua tak ada problem. Yang selalu problem ni country-country yang kecil-kecil tapi dia ada some specialities lah. Especially like Mongolia. Mongolia banyak. Maksudnya ada agency lah Apa running agency lah maknanya. Running agency. Memang saya run agency. Okay. So lepas tu saya punya ada key partners, yang most important key partner saya adalah all the government related agencies. Macam Bioscience, Petronas dia ada dia punya subsidiary, IRDA, dia ada banyak lah. Kalau kebetulan orang itu datang berkenaan dengan nak buat filem ke, long term film making ke apa, dia pun ada juga application, dia pergi pula ke Finas. Jadi kena dapat satu approval dari Finas dulu, baru kita boleh dapat kelulusan daripada immigration. Okay, ini pun akan channelkan dia lah ke mana yang patutnya. My key partners lah, these agencies. Okay. Then go to my key activities lah. Saya punya most important key activities, get all the documents related to my work, all the document in order. Then grant the approval. Nak dapat approval tu terpaksalah bergerak satu agensi ke satu agensi, dan kadang-kadang melibatkan macam pelabuhan tu terpaksalah pergi kepada lembaga pelabuhan ke macam itulah. Dia ada banyak related agencies yang banyak yang saya kena deal.
Itu dah 8 kan. The last adalah cost, right? Oh ya, yeah, Cost. Cost adalah saya betul-betul monitor on manpower, saya punya overhead. Saya count work case by case. Costing tu case by case lah. Okey, maksudnya dia saya nampak macam kalau kita buat sendiri. Tak ada memperdagangkan barang ke apa ke. Bila mula, ni tu yang sebab saya mula-mula tanya, Cik Din, servis tu boleh tak saya? Sebab saya jatuh sakit lebih kurang 6-7 tahun lepas. Jadi my all operation ni terhenti. Okay. Sampai hari ni pun klien saya masih lagi mencari saya, tapi saya tak punya kekuatan yang macam dulu untuk terkejar-kejar sebab ini memerlukan pergerakan yang agak agresif. Tapi sekarang ni saya pun tengah buat something juga. Itu yang tadi Aini tanya, kenapa semua report 000? Kata Kak Aini, saya baru je dengan YPI hari ni. Adalah something dia nak minta approval. So hari ni juga jumpa somebody pegawai related to the new assignment yang saya terima. Kalau saya ni macam kata Cik Din lah gitulah, jangan-jangan nanti ada orang report $1 million punya first after 3 month tu ada orang report business $1 million kan, insyaAllah. Sebab saya dari service sector. Service sector ni memang macam tu, kerjanya perlu perhatian, perlu documentation, perlu banyak macam mana ya, canvassing, meeting people, negotiation. Dia ambil masa untuk dapatkan satu-satu kelulusan. Kalau saya buat kelulusan manpower professionals ni, kalau company yang belum ada set up 6 ke 7 bulan kadang-kadang. Setengah sektor tu negara kita pun tak kenal. Masa awal-awal saya buat mining pun jelah susah. Ada setengah-setengah terpaksa pergi ke meeting, kena pergi MDEC, kita kena tengok di mana dia related. Salah agency, mana kita terpaksa redo back the whole work again. Sebab tu knowledge tu penting sangat. Jadi apa ada driver tak Puan? Sebab nak driver dari bahan tempat. Pasal saya memang bionic woman lah, sendiri pergi. Dulu kalau terdesak saya pergi dengan staff, tapi bila saya tutup semua memang ni tak lah. Sekarang after 6 years I'm doing it back lah. Selepas saya mula kelas ni barulah saya negotiating dengan Yayasan Insaniah Malaysia. Ini adalah meeting hari ni, meeting tadi adalah mesyuarat yang ketiga. Saya driver tu Puan, senang sikit, tak letih sangat. Dah tak ada lah. Saya duduk di rumah saya tanpa bekerja 6 tahun dan saya boleh survive. Jadi Dr. Syukur dah boleh agak dah mana datang modal saya, itulah modal saya yang saya simpan. Kalau saya tak simpan dulu, saya tak ada duit. Dan saya jatuh sakit dengan tiba-tiba. Itulah mungkin nak tahu kalau Puan offer kat kawan-kawan kita yang lain-lain kan, yang mana yang berminat kan. Yelah, kita kalau bekerja ni kita kena fokus. Sebab tu, sebab saya bekas mungkin exposure saya kepada government agencies banyak. Sebab tu kadang-kadang kalau tu ada certain things tu I indirectly come to know. Oh benda ni macam ni. Sebenarnya bukannya saya pandai. Work scope saya dulu dalam service sector saya tu membuatkan saya terpaksa belajar. Nak sharing pun, nak sharing. Okay, nice sharing pada orang lain, maksudnya kita dapat belajar sesuatu. Ada Dr. Syukur nak tanya saya apa-apa lagi. Sebab new setting tu nanti saya mungkin bila setting tu dah clear, saya punya company organize. Actually pada saya lah business canvas model ni is how you organize your company. Betul. Dia look like business plan tapi dia very simple dan dia compress. Yes. Satu business model canvas ni dia represent kita. Maksudnya kalau kita letak kat office kita nampak setiap hari benda tu. Saya dulu siap buat training. Saya ada marketing team. Saya by regional. Dahsyat tu kan, dahsyat tu. Tak apa nanti cakap apa, ini adalah good comeback. Bila saya sakit semua tutup. Anak saya OKU, dia tak boleh nak continue business saya. Bayangkan dulu. Sebab tu investment pada anak tu penting. Siapa nak continue
tak ada siapa boleh continue. InsyaAllah okey tu puan. Anak saya yang bawah tu kecil-kecil lagi. Anak my third child now is only 16. Okey, sekolah dah sampai. Jadi saya terpaksa start back. Saya last company saya tahun lepas ada masalah cukai sebab saya audit tak lengkap. Bila saya sakit saya bedridden. Okey. Saya bedridden, memang orang yang tahu saya, orang kenal saya dia tahulah. Saya memang waktu saya I'm a single parent pula tu. Single bedridden, jadi memang difficult lah come up again. Tapi bila ada peluang ni memang nak tahu sebab saya memang talking about selling things online ni zero. Bila saya e-digital tu saya suka sangat lah. Nak belajar lah tengok macam mana boleh tak saya do something new. Yang saya buat dengan YPI pun something new juga. Tak ada related dengan agency. Cuma saya tak dapat nak draftkan dia punya business canvas model sebab detailing complete saya belum dapat. Macam Cik Sam yang risau. Dia tak racing, dia belajar pelan-pelan. Kan. Okey, kita tengok puan lain pula, Puan Nadia ada Puan Nadia. Mana dekat Puan Nadia? Dia ada. Nadia Nizar. Tadi kita share panjang kita. Ni Puan Nadia, macam mana bisa model canvas puan? Puan Nadia ada ke? Okey, kalau tak ada, kita pergi Puan Azian. Puan Azian ada Puan Azian? Senyap memang mana pergi ni. Okey, Puan Suzana ada? Puan Suzana ada tak? Apa Mariani? Doktor panggil saya ke tadi? Ya betul Puan Nadia, saya panggil. Ada kat mana? Ada kat mana Puan? Saya tengah drive. Tengah drive di mana? Aerobic ke? Pergi mana tu Puan? Drive? Tengah drive baru balik. Dari mana? Office. Hari ni lambat balik. Oh, itu office kat mana? Sabu Jaya tu? Kat Sabu Jaya. Oh, okey. Lewat jam ke-9 baru balik ni? Ada. Last prospect viewing pula. Sebab ni Puan dekat MTN kan? Dekat dekat The Mulia sekarang. Embassy tu dah maksudnya saya sekarang jaga projek dekat Cyber 10. Projek apa tu? Projek apa Puan jaga? 3 story terrace. Oh, construction company lah ni? Property. Oh, property. Puan buat property. Tapi agent ke? macam mana? Puan property agent ke macam mana? Tak, saya staff. Oh, staff. Okay. Tapi join ni sebab at the same time saya ada buat online business juga. So yang tu yang nak belajar lagi tu. Bisnes apa tu Puan? Secara generalnya? Secara generalnya bisnes apa yang Puan buat? Suplemen. Okey. Produk apa suplemen? Produk apa? Banyak suplemen kat dekat. Suplemen untuk kurangkan berat badan. Okey. Itu yang apa? Kumpulan lalih tu ke? Bukan, saya yang Dr. Aidil Azri punya. On the Trim. Okey. Banyak ke dengan yang terjual? Setakat ni banyak jugalah, dalam 100 kotak macam tu saya dah jual. Selama sebulan? Selama sebulan? Tak doktor, ini dalam masa sepanjang penglibatan saya lah daripada tahun lepas. Okey. Lama kau tu? 100? Tak pernah plan ke nak jual produk sendiri ke apa ke? Sekarang ni saya ada tambah yang baru juga. Ada ambil untuk skincare dengan kosmetik. Okey. Dah sampai rumah belum drive tu? Dah nak sampai dah. Okey. Dengar anak-anak dalam kereta tu. Tak apa Puan drive pelan-pelan. Hati-hati. Sampai tu saya dengar. Lalih Puan Mariani. Minta maaf Puan Mariani.
Okey, Puan Azian belum ada produk lagi katanya. Puan Suzana, di mana Puan Suzana? Puan Suzana. Puan Suzana ada tak? Puan Mariani? Puan Mariani? Ada Puan Mariani? Jelas. Okey, ni yang Muhammad Afif Contohnya Muhammad Afif. Tak Puan Muhammad Afif Tak Puan Nuriza, Puan Nuriza ada Puan Nuriza. Ada doktor tapi business canvas tak ada lagi. Baru nak start belajar business, nak belajar. Okey, Puan buat bisnes apa? Bagi tahu sikit buat bisnes apa. Belum ada lagi doktor. Oh, belum ada lagi. Belum ada, dah pernah berniaga ke belum? Tak pernah. Tu yang nak join ni, nak belajar. Oh, ya ke? Pernah berniaga apa je sebelum ni? Memang tak pernah doktor. Tak pernah langsung? Tak. Oh, tak pernah langsung berniaga apa-apa? Ya. Oh, okey. Nah, masa kecil-kecil tu pernah berniaga tak? Lama-lama tu. Tak pernah. Dah gurau-gurau Puan. Tak apa. Puan plan nak buat berniaga apa Puan? Entahlah. Rasa-rasa macam nak buat Kokoja bajet sebab anak suka makan tu kan. Asyik beli je. Makan bajet. Berapa harga nak jual tu? Alah. Murah-murah je lah doktor. Kawan dia je ke. Plannya macam tu lah. Oh, tak. Kokoja bajet tu, apa material utama dia yang Puan nak gunakan? Chocoball tu, coklat. Kemudian bekas-bekas dia tu. Sudu. Plannya macam tu lah. Bahaya tu kalau makan banyak kerja tu jangan pergi anak makan banyak kan nanti hyper kan ni. Ya. Kan? Habis duit habis tu kerja tu je. Tahu tak apa. Sebab saya ada pelajar seorang tu, pelajar dekat YouTube ni. Dia founder Cokoja juga. Dia jualan dia 3 bulan dekat sekitar lah. Kita kata maksudnya kalau kita pun nak buat, ini bukan bisnes yang orang kata kecil lah. Bisnes ni yang potensi dia besar. Cuma cara kita bawa bisnes tu ke mana. Rasanya menarik tu, idea Cokoja baik tu bagus, menarik tu. Cuma tengok potensi dia macam mana. InsyaAllah. So yang pelajar yang saya jumpa ni, dia dah ada ejen sampai ke Sabah, Sarawak dan juga ke Singapura. Okey. Dia dah ada InsyaAllah. Belum lagi lah. Baru plan-plan. Lepas tadi cek dia macam mana nak buat, resepi dia semua bagai. Nanti buat 16. Tu anak rasa tu, kalau anak tu rasa okey, kawan dia beli-beli, okey tu. Okey, terima kasih doktor. Okey ni Puan Wan Hamidah. Puan Mariani tengah masak daging. Puan Wan Hamidah ada? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum Puan. Maaf tak clear doktor cakap ni. Oh tak clear. Saya dengar suara Puan clear Puan. Sekejap. Doktor, saya niaga pakaian yang menggunakan kain jenis lekra. Okey. Bukan Sabella Aduh, tak dengar doktor cakap yang saya tak dengar. Saya dengar Puan cakap. Saya kurang dengar yang doktor cakap. Saya dengar suara saya sendiri. Oh, itu. Saya tapi sekarang saya tak ada buat brand apa, tak ada lagi lah. Hello. Dengar Puan, dengar. Okey. Okey Puan jual pakaian produk Lycra. Belum ada brand lagi. Ya, saya tak buat lagi. Jenis tapi pakaian apa Puan? Saya buatlah jubah, baju pasang, seluar palazzo, tudung, telekung saya boleh buat. Saya jahit sendiri dan saya tak ada pekerja pun.
Sedekahan letih tu. Letih lah sebab sendiri semua nak buat kan. Ada tak puan nak fokus contohnya puan cuma nak buat jubah sahaja ke? Apa lagi senang? Sebab saya sedia kain, Dok. Saya sebab kalau kata saya tak sediakan kain, jaranglah orang nak tempah untuk kain daikra saja kan. Sebab kat sini susah juga bukan susah nak dapat. Maknanya kalau kita nak harga lebih murah, kita pergilah ke tempat jekel ke apa. Kalau macam kat sini kalau ikut kat nilai pun ada tapi mahal kan. Jadi saya sediakan kain. Saya sediakan kain. Dekat mana rumah tempat menjahitnya? Saya duduk Seroja. Seroja. Puan tak nak fokus ke? Maksudnya puan fokus satu produk yang boleh orang kata killer produk. Selalunya baju pasang lah dengan jubah lah. Tapi tudung pun okey. Sebab bila puan punya produk terlalu banyak, tak fokus, nanti puan terabur nak buat. Kalau kita puan fokus jubah dengan baju pasang, dua tu je, senang. Puan kata, okey, orang datang nak dua benda ni je. Ukuran pun kita tahu dah. Kalau kata puan nak layan semua, baju pasang, palazzo semua jalan kan, pening. Orang minta baju pasang, jadi palazzo, minta palazzo, jadi baju pasang. Sebab cerita ni adalah sebab puan buat seorang-seorang. Puan nak jahit seorang-seorang, potong, nak ukur, nak... Bukan senang tu kan. Puan punya revenue stream, revenue puan yang utama adalah menjahit je lah maksudnya. Menambah tempahan dan menjual kain. Saya orang pilih kain dulu baru saya buat. Oh, okey. Maksudnya dia ada harga lah. Maksudnya berapa harga kain, berapa harga upah. Okey. Maksudnya okey tu sebab puan dekat harga kain pun dah ada profit sikit. Dekat upah pun ada profit sikit. Dah ada untung sikit. Okey lah tu. Ya. Kan? Semua itulah kalau servis menjahit ni. Saya tak adalah nak kata kena letak harga murah. Tak. Puan kena letak harga yang kompetitif. Kompetitif maksudnya lebih kurang harga orang lain je. Ya. Maksudnya kalau orang lain tu harga dia contohnya sepasang buat baju RM30. Kalau kita ni setakat harga RM35 tu okey lagi. Ya, tak adalah tinggi sangat, tak adalah rendah sangat. Kita dalam hitungan yang kita sama je. Okey. Okey, tak apa puan. All the best puan Selamat berjaya. Okey, terima kasih. Okay, and then saya nak bagi siapa lagi Puan Hanum. Ada tak Puan Hanum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Ya, saya. Alhamdulillah sihat. Puan buat perniagaan apa puan Saya buat bekam. Bekam juga sama macam puan normal ni? Ya, saya buat bekam, urutan dan bekam. Oh, sama boleh bincang pada rumah maksudnya. Boleh, insyaAllah. Yang terbaru bekam, apa-apa yang inovasi bekam. Betul. Kan? Okey, puan cover kawasan mana puan? Sebenarnya saya duduk di Kapar, Kelang. Okey, Kapar Kelang, jauh daripada rumah dari saya. Maksudnya kalau selamat. Selamat dah. Selamat. Dia tak kacau rumah yang kau. Puan. Sebenarnya kita boleh kongsi berbekam ni sebenarnya berkongsi idea. InsyaAllah nanti PM tepi. Saya pun baru tahu yang Puan buat bekam juga. Baru tahu sebab saya buat part time saja, saya kerja. Oh, kerja kat mana Puan? Saya kerja di Arahnu. Arahnu Yatim? Arahnu Action, Beraya. Oh, Beraya, ada Beraya. Bagus. Siapa nak emas boleh jumpa saya. Siapa yang nak beli emas murah-murah, nak datang yang lelong tu, raya lah. Betul. Saya dulu di Beraya sekejap. Oh, okey. Tapi saya sempatlah berada di Arahnu sekejap, lebih bulan itu. Oh, okey. Saya berhenti lah. Oh, kenapa Arahnu? Tak ada apa. Arahnu tu ada okey. Dengan saya je yang. Ada masalah.
pada sana. Ah, Cuma kemudian- perkhidmatan saya nak tanya doktor. Perkhidmatan saya buat bekam rumah ke rumah. Saya tak ada kedai. Maksudnya siapa yang ni saya akan datang ke rumah tu. Cumanya masalah saya adalah costing pada minyak perjalanan. Saya tak pandai nak minta, bukan nak minta lah, nak charge pada customer. Saya tak ambil pun. Macam mana doktor? Bahaya tu Puan. Puan buat rumah ke rumah tu dah bagus lah. Kan, ini saya tabik lah. Okay. Tapi cuma bila Puan tak berani letak harga untuk itu masalah. Ya betul. Macam ni, okey saya contoh Kalau dia pasang kapal tu, Masalah, kapal tu tak besar mana. Contoh Okey, Puan boleh beritahu, okey saya buat rumah ke rumah. Kalau beli sekitar kawasan kapal RM10. Okey. Kawasan dekat kita je kan. Kalau kata luar daripada kapal, saya akan ambil 10 ke RM15. Tergantung kepada ni lah. Saya pernah buat sampai ke Bangi. Tapi saya tak ambil cost charge. Macam mana tu doktor? Tak berbalik Puan, betul lagi minyak ni. Ya Allah Akbar. Itu dah kira buat sebab tak pandai, bukan tak pandai satu. Satu lagi kesian. Macam mana tu doktor? Dia kalau bisnes ni, dia kesian tu kesian juga. Tapi kita kesian diri kita dulu. Okey. Kita sendiri dulu. Sebab kalau kita kesian dekat orang tu dah kesian kita lah yang tekuk tu. Contoh macam ni Puan sebab kalau kita nak pergi keluar kawasan, kita nak beritahu Puan, manakah kawasan yang agak jauh di Bangi. Saya nak minta Puan cover at least minyak dan juga tol saya boleh. Puan kira lah, okay, tol mungkin kalau pergi balik mungkin RM10, minyak mungkin RM15. Jadi kalau kat dia, okay Puan, saya dah minyak dah RM10 ni, tol RM10, RM20. Puan tambah RM20 boleh. Tadi persetujuan dia tu. Kalau dia setuju, maksudnya dia okey tu. Puan jangan kesian jangan kesian. Sebab saya pun kadang-kadang saya kesian. Yelah kan, sebab dia dah sakit. Bukan. Tak, dia sakit, kita lagi menyakitkan. Sebab okay, kita... Contoh macam ni Okay, saya buat kereta sewa. Okey. Bila dia orang hantar lambat, saya cakap dia saya, okay, sebelum sewa saya kata, okay, kalau dia datang hantar lambat, saya akan check per jam tau. Okey. Tapi saya akan bagi pilihan, dia nak per jam atau dia nak suruh half day. Kalau half day, suruh berapa jam. Terus pilihan dia kata, tak apalah saya ambil setengah hari. Saya walaupun saya kesian dekat dia nak rushing balik ke nilai ni, jauh. Betul. Saya tak kesian, saya still charge dia sebab dia lewat. Saya paling lemah orang kata berapa nak charge ni. Saya paling lemah tu. Letaklah, kalau kata berapa nak charge tu, Puan cakap tak apalah, saya ambil tol dengan minyak je. Okey. Macam itu saya ambil tol dengan minyak je. Jangan nak, sebab dalam niaga kita ada masa kita boleh tukar. Ada masa kita kena letak harga juga. Yelah, penat kan? Penat satu, harga kita berbalik. Ya, Puan jauh sangat. Kalau dalam kapal je tak ada masalah. Dalam kapal ni kita pejam mata je. Dalam kapal saya tak ambil. Tapi lah macam dalam ke Kelang, ke lebih tu saya ambil lah. Tapi tak banyak lah, dalam RM10. Kadang tak ambil pun. Puan kena cover minyak dengan tol. At least Puan punya overhead. Puan punya profit tu tidak terganggu. Betul. Sebenarnya itulah masalahnya. Macam ni okay, Puan punya cost RM30. Puan kena charge RM50. Puan punya profit RM10 kan. Betul. Tapi sekarang ni saya tak nak charge. Saya rumah tu bagi. RM20 dah habis itu je. Betul. Tak dapat apa. Doktor, saya nak share dengan boleh. Sila. Macam saya selalunya kalau macam saya pun buat mobile, tapi saya memang ada, saya tak ada kedai tapi ada buat bilik khas dalam rumah saya. Tapi kalau saya ambil mobile tu, saya pergi ke rumah orang tu, saya akan memang charge macam tentukan kawasan lah. Macam kalau saya ke nilai, saya kira pulang balik, saya punya minyak lah RM30 macam tu. Tapi saya cakap dengan yang orang-orang yang saya nak kira yang klien yang minta saya datang ke rumah tu, saya kata kalau dia pakat dengan kawan-kawan dia 2-3 orang, artinya kos RM30 tu dia hanya dibagi dengan 3 orang ni, bukan tiga-tiga ni bukan bayar RM30 seorang, tapi RM30 ni dibahagi dengan 3. Jadi seorang hanya bayar RM10. Jadi
tawaran tu selalu, alhamdulillah selalu saya akan dapat lebih. Kalau dia kata 2 orang je atau tak apalah saya seorang, tapi tiba-tiba kawan dia datang, dia orang bershare, kos tu dia tak rasa tinggi sangat. Macam itulah saya buat. Saya memang akan tentukan harga kawasan macam dekat Putrajaya berapa, KL, kalau KL saya ambil memang RM50. Tol semua lah, minyak saya dah kira semua. Tapi kalau 50 orang tu saya kata nak apa, kalau 2 orang baru dorang bayar charge transport tu baru RM25 seorang. Dan kadang-kadang saya dapat lebih, kadang-kadang dapat 5 orang. So seorang hanya bayar RM10. Macam itulah. Tak ada kesian-kesian. Ada yang buat Tak ada kesian-kesian Tak ada. Tak ada. Saya kesian diri saya dulu. Okey, baik. Tapi kalau tempoh rawatan bekam ni Puan ambil seorang berapa jam? Saya tengok pesakit kan, kadang-kadang pesakit tu badan berbeza. Dia bukan satu tu sama je. Macam kalau 10 cup tu, kalau dia, macam itulah saya kata kalau macam kata kalau dia jaga makan, kan bekam ni ada unsur orang yang sehat tu kita boleh tahu macam mana kita tengok dia. Kalau dia berpuasa selalu, dia jaga makan, lepas tu dia jaga pantang larang makanan apa semua, dia memang jaga perut tu. Memang kalau 10 cup tu dalam 30 minit dah cukup. Sebab kita tengok darah dia tu akan last keluar kan. Kita tengok yang last kali yang plasma tu yang putih tu dah, terus kita dah tahu okay, this is the time to stop. Stop lah. Tapi ada juga orang 10 cup pun hampir sejam sebab dia tak jaga kira pesakit lah. Tak jaga makan, tak jaga apa semua kan. Jadi dia punya darah tu banyak keluar apa macam tu. Contohlah, ini actually kalau kita kena PMTP ni nanti orang lain bekam ni kena. Okey. Ada geng lah, Puan Anu ada geng Puan Norma. Bukanlah kejam, Puan Norma tak kejam Puan Norma sebab dia tidak costing dia tak lepas. Betul. Saya risau Puan Anu buat bekam bisnes macam mana ni, kesian sangat korang ni. Risau. Kadang kita faham, kadang kita dengan hatinya, tapi satu masa kita sampaikan juga hati tu. Betul. Kenalah juga sebenarnya. Apa Puan Anu boleh belajar daripada Puan Norma ataupun belajar tu sedikit ilmu dia sikit. Puan Norma bagi dua coaching je. Kalau datang 2 orang, okey bagi sama baru. Okey. Wah sikit. Doktor boleh saya sebenarnya. Boleh. Saya boleh sila. Sebab ramai kan. Hari ni kita orang bertiga. Saya pakai Siti Aminah punya. Boleh. Tidak ni berdengung ni. Daripada pengalaman saya lah kan. Kita selalu ada problem tentang collection. Macam mana kita nak collect duit dari pelanggan. Kita ni ada kadang-kadang kita kena buat social engineering. Social engineering ni maksud dia kita dengan orang yang kita buat urusan ni kena telus. Jangan kita fikir hari ni kita bagi dia diskaun, dia akan datang semula. Dia mengesyaki servis kita tak bagus. Dia kata mungkin budak belajar ni kot. Jadi kadang-kadang kita sendiri kena letakkan satu standard servis kita. Sebaiknya lah, saya bukanlah pandai sangat lah ya. Saya bagi pandangan sajalah ya. Macam Puan Hanum ni buat something yang majoriti zaman ni ramai yang guna. Bekam ni majoriti dah jadi pilihan ramai sekarang, 5 rata-rata ada. Jadi eloknya dia print out template, siap tulis berapa cup, berapa ni distance, jarak. Dia kena jelas lah. Sebab saya pun ada juga pelanggan-pelanggan spa yang dulu biasa ambil professional trainer apa semua. Saya tengok dia orang semua dah ada standard. Dia ada SOP dia ada regulation bayaran macam mana, dia punya schedule, costing semua dah ada. Kalau dari awal tak buat costing schedule, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Servis je orang minta diskaun, tak apa boleh tolak ni, tak apa boleh tolak tu, nanti susah. Okey, boleh Puan Hanum dan Puan Boleh. Okey, Puan Hanum risau ni. InsyaAllah. Dah pelan-pelan. Sebenarnya jadual semua package semua ada. Cumanya bila dah sampai ke rumah customer tu
kita akan borak panjang dan dia akan orang-orang saya jadi sejuk hati lah macam tu. Lama-lama Dia dah macam apa, dia dah hati ke hati kan. tu dah macam tu lah. Dia dah keluarkan TO biskut kering. Itulah masalah. Kita dah macam aduh nak minta sebab. Macam tu lah. Kan? Cumanya saya cuma jaga setakat ni jaga customer, bukan customer lah, pelanggan apa ni, saya punya ni dengan cara yang macam tu. Cumanya jangan putus talian lah, itu je. Maksudnya itulah cara teknik menjaga customer relationship lah. Betul. Apa tak apa, Puan Anum boleh mungkin berguru sikit dengan Puan Norma dengan Puan Sadika. InsyaAllah. Itu juga grup yang kita ada ni. Sebab kita bukan pandai semua kan, saya pun tak tahu apa, ada yang saya tak tahu juga. Saya pun belajar daripada perempuan pun belajar daripada perempuan ni. Itulah grup yang bagus tu kita ada ni. Kita support system lah, support system. Kita boleh bagi kawan-kawan. Betul. Kan? Okay. InsyaAllah. Terima kasih Puan Anum. Okay. Okey, ada juga yang lain nak cakap sebelum kita habiskan sesi kita malam ni, 9 buku ni. Doktor, saya nak tanya. Kalau macam saya adalah planning nak buat macam management macam ni, saya baru nak start management company lah. Macam saya ada plan lah, saya nak sewa macam satu tempat ni untuk manage food truck. Jadi macam untuk starting tu saya kena sediakan apa yang doktor dah ajar tu dululah kan. So as a plan yang pertama. Betul-betul. Tapi sebelum Puan sewa satu tapak untuk buat food truck, saya suggest Puan kaji dulu dekat situ siapa target market kita, siapa market segment kita, mana purchasing power itu. Dia kalau untuk tapak kita kena kaji lebih sikit. Jadi tak semestinya kat Puan kena duduk itu tak. Puan based on observation. Macam tu maksudnya kita kena tengok tempat semua dululah macam tu. Betul. Bukan apa, sebab bila Puan ada satu tapak, Puan sewakan kepada pemilik food truck kan? Ya, betul. Dia orang akan bayar sewa tapak kan? Dia orang bayar sewa tapak, tapi customer tak ada. Kita yang kena maki ni. Kita kena maki ni. Faham lah sebab target tempat tu dah ada and then surrounding pun dikelilingi rumah. Jadi macam rasanya macam strategik, cuma sebab COVID ni je macam saya punya plan tu tergendala lah sebab banyak benda nak kena buat kan. Dia kalau dikelilingi rumah, maksudnya dia macam kawasan perumahan lah contohnya Puan kena tahu dekat kawasan perumahan tu ada berapa pintu, berapa orang yang duduk di situ. Lepas tu kawasan perumahan tu, adakah kawasan-kawasan tu orang bekerja kerjaan ke, orang kerja swasta ke, kanak-kanak ke ramai. Sebab apa, bila maksudnya ni harga kena study lebih lagi lah dari segi market, dari segi harga barang makan apa yang dia nak jual macam tu. Barulah bila pusat tu datang, kita okey, saya nak jual barang ni, sesuai tak kawasan ni? Kita minta maaf lah tuan, tak sesuai lah, aku nak jual sini untuk tidak. Faham. Kan? Itu memang Puan kena study sikit. Sebab saya takut nanti in the end organizer yang kena mati. Betul sebab tak macam tak menepati apa yang diperlukan lah macam tu kan. Betul. Faham. Okay, doktor, nanti kalau kata saya dah ada apa-apa sikit, nanti saya refer kat doktor lah, boleh? Boleh Puan. InsyaAllah. Okey. Yang lain ada soalan tak tanya sebelum kita habis? Terima kasih doktor. Sama. Ada yang dekat tanya? Tak ada Tak ada, saya nak sudahkan, nak habiskan. Okey, tak apa, jangan risau kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan BMC, apa yang tak clear sebagainya, boleh terus bertanya kepada saya.
Kan, nanti boleh minta kontak saya daripada organizer. Jangan risau, kelas saya takkan habis di sini ada lagi kelas saya nanti. Kelas pemasaran, kelas marketing. Itu kita akan fokus on marketing saja. Baik. Okey. Okey perempuan semua Okey, selamat InsyaAllah, malam. insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Doktor.